Bank Negara Malaysia mengumumkan kenaikan OPR sebanyak 25 mata ke 2.0% berbanding sebelum ini 1.75% tatkala pandemik. Dan apabila dulunya kita telah pun pernah mencapai 3.25% dan turun sehingga 1.75% iaitu berlaku penurunan sebanyak 5 kali. Ianya adalah bagi memberikan kecairian tunai kepada rakyat untuk berbelanjalah. Jadi ianya adalah untuk pembangunan ekonomi domestik waktu sekarang ini. Tetapi kita cakap tentang OPR ni, ramai di antara kita rasa macam OPR ni semuanya naik. Bulanan kereta, rumah, semuanya naiklah. Tapi mereka tak tahu sebenarnya dalam sudut faktor ekonomi itu, ianya memberi tanda aras positif. Selepas pandemik ini, nampak ekonomi kita makin lama makin naik. Ini keputusan yang perlu dilakukan, walaupun keputusan yang tidak begitu popular di kalangan rakyat. Tapi kita akan memperhalusi, melihat bagaimana kenaikan OPR ini memberikan kesan serta-merta kepada kita. Apa yang naik, apa yang kekal. Kita akan terus memperhalusi OPR ini, apakah maksudnya, bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum Doktor. Selamat Hari Raya. Okey, Doktor, kita berbincang tentang kenaikan di sini dan di sana. Rasa rakyat nak tahu apa sebenarnya terma OPR ini dan mungkin sedikit sebanyak perbezaan apa dari sudut bayaran yang akan kita jangkakan, Doktor. Okey, sebenarnya OPR ni adalah overnight policy rate, kadar semalaman di antara bank-bank, yang mana ditentukan oleh bank negara tau. Jadi maksudnya kalau contohnya satu bank A mempunyai surplus, dia boleh gunakan duit yang surplus tu untuk diberi pinjaman kepada bank B. So bank B pula yang mungkin dia menggunakan banyak wang, jadi dia terpaksa meminjam dari bank A. Jadi OPR ni adalah kadar di antara mereka, di antara bank-bank. Tapi apa kesan dia pula kepada kita semua tu? Itu sebenarnya OPR ni adalah memberi kesan pada kadar base rate yang dikenakan oleh bank-bank dan juga komersial-komersial bank ni kepada pelanggan-pelanggan dia. Sebenarnya kita lah sebagai peminjam atau perbankan Islam pun juga ya. Jadi maksudnya OPR ni adalah yang digunakan oleh bank-bank untuk dia gunakan sebagai landasan dia dan dia charge kita pula, plus keuntungan dia lah, macam tu. Okey, jadi itulah macam mana ianya berfungsi kan. Tapi Doktor, macam saya nak katakan sekarang ni, macam rakyat sekarang ni, yalah, kita ni sebagai pengguna, kita ni kalau boleh nak benda tu berkurangan ataupun nak benda tu macam maintain saja untuk bulanan. Tapi sekarang ini mungkin ada kenaikan-kenaikan. Jadi ianya seperti mana saya katakan tadi, memberi isyarat bahawa keadaan ekonomi kita ni adakah ianya semakin baik sekarang ini? Keadaan ekonomi kita sekarang ni, selepas kita membuka ekonomi kita balik, kita nampak pertumbuhan ekonomi kita agak memperangsangkan. Sebagai contohnya, laporan yang baru dikeluarkan negara kita bertumbuh, pertumbuhan sebanyak 5%, iaitu satu kadar yang baiklah. Tapi kalau kita lihat dalam konteks sebagai contohnya, kenapa OPR ataupun diturunkan, dinaikkan ni berkaitan dengan bagaimana kita untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kita ni sentiasa berkembang baik. Sebagai contoh, kalau dalam masa time ekonomi tidak berapa baik, kita kurang OPR untuk memberikan likuiditi seperti yang Fazli beritahu tadi kepada rakyat untuk mereka berbelanja untuk ekonomi berkembang balik. Itu dipanggil dasar monetary expansionary, dasar ekonomi monetary berkembang. Tapi kalau kita lihat kepada konteks masa ekonomi tengah berkembang dan maksudnya terlalu berkembang, kita terpaksa maksudnya put a break sikit supaya dia tidak terlalu berkembang dan terlampau overheat kan. Jadi dalam konteks ni, apabila ekonomi kita, contohnya bank negara naikkan OPR tu menunjukkan bahawa ekonomi kita sedang berkembang dan dia tidak mahu, maksudnya kita punya ekonomi dia terlalu overheat sehingga terjadinya contoh hyperinflation. Bila doktor sebutkan orang kata frasa overheat itu, adakah ia melihat orang kata unjuran ekonomi semata-mata secara general ataupun secara meluasnya, ataupun ada juga memperhalusi dan memperlihatkan status ekonomi bagi setiap individu, bagi rakyat itu sendiri? Kerana dalam kata mudahnya lah, contoh macam dulu moratorium, dan mungkin lanjutan itu kita boleh berurusan dengan peminjam atau bank untuk meneruskan. Adakah daripada sudut ini ada orang kata leeway atau cara untuk berhubung dengan peminjam itu supaya kita boleh menyantuni bagi setiap rakyat yang mungkin sedang struggle ataupun berangkat lagi untuk memulihkan ekonomi mereka? Bagaimana, Doktor?
dalam konteks ni bila OPR naik, kalau kita sebagai contohnya peminjam dan sebagainya, mungkin kita tak perasan bahawa ansuran pinjaman ataupun ansuran pembiayaan kita tu akan turut meningkat, terutamanya kalau kita menggunakan kadar variable rate, itu kadar berubah. Kalau kita menggunakan kadar tetap, mungkin dia tidak akan memberi kesan. Tapi kesannya adalah kepada peminjam dan yang menerima pembiayaan. Sebagai contoh pembiayaan sebab saya gunakan untuk konteks bank Islam. Dalam konteks ni kita yang memang akan memberikan satu kenaikan, iaitu kita terpaksa, contoh ni kalau kita dulu kena bayar sebulan 1,000, tapi selepas kenaikan OPR ni mungkin kita akan bayar lebih, iaitu 1,100. Dan ianya kalau dalam konteks ni agak sukarlah untuk bank ni dia melihat kepada satu persatu. Sebagai contoh ni kita punya masalah kita. Tapi apa yang boleh kita kata, yang boleh kita buat ialah kalau kita rasa kita punya masalah dalam konteks untuk merancang kewangan dan juga untuk membayar ansuran tersebut, kita jumpa dengan bank, kita negotiate, kita buat perbincangan dengan bank. Baik. Dan kita katakan yang itu adalah satu jalan yang paling baiklah daripada kita terus melarikan diri daripada untuk menghadapi pembayaran ataupun pinjaman tersebut. Doktor, saya nak menyentuh berkenaan dengan inflasi. Jangkaan inflasi dalam pembacaan saya sekarang ini adalah 2.2% dan kalau kita lihat inflasi kita ini dalam masa 10 tahun mencapai sehingga 1.9%. Dengan kenaikan OPR ini, adakah doktor melihat sendiri ianya akan terus berkembang, kadar inflasi kita ini boleh terkawal sebab kita pun lihat ketidaktentuan ekonomi global sekarang ini dengan perang antara Ukraine, Rusia dan sebagainya sekarang ini, Doktor? Okey, kalau kita lihat dalam konteks bila kita naik, kalau kita tengok interest rate, kalau naik dia kadar faedah, selalunya dia akan beriringan dengan kadar inflasi. Itu secara teorinya macam tu. Tetapi kadar OPR ini juga boleh digunakan untuk kita mengawal inflasi daripada menjadi hyperinflation. Okey, kenapa kita kata hyperinflation tu? Contohnya kalau kita lihat negara Turki sekarang ni, inflasi dia adalah dalam kadar 70%. Okey, 70%, hampir 69%. So 70% lah hampir. Maka ianya satu kadar di mana harga naik terlalu cepat, terlalu tinggi. Kan? Tapi Malaysia sekarang ni 2.2%, satu kadar yang sangat baiklah. Okay. Tapi maksudnya kita mungkin menjangkakan bahawa kadar inflasi itu akan meningkat dengan agak tinggi pada waktu akan datang. Disebabkan oleh kesan global, masalah Ukraine dan juga Rusia. Sekarang ni kita ada masalah krisis juga makanan. Kita banyak lihat negara seperti India cuba ban ekspor gandum. Jadi maksudnya kita akan dapat tahu, mungkin jangkakan bahawa harga gandum akan meningkat pada waktu akan datang. Harga, contohnya juga Indonesia dia sekatkan juga minyak sawit. Dia memberi kesan yang baik kepada kita punya ekspor sawit. Tapi kita lihat dalam konteks dunia, maksudnya orang banyak kita perlu lihat dalam konteks harga-harga yang terpaksa barang-barang kita import tu, mungkin kita juga akan import inflasi sekali. Jadi dalam konteks ni kita lihat bank negara apa yang dia buat ialah dia menjangkakan bahawa kadar inflasi mungkin akan meningkat dengan agak tinggi, maka mereka meningkatkan OPR untuk kita kurang sikit kita punya kuasa beli kita. Kuasa beli kita. Bila kita dah kurang sikit kuasa beli, maka permintaan untuk barang-barangan tu akan berkurangan. Permintaan untuk barangan akan berkurangan, jadi harga tidak akan meningkat. Sebab apa, kalau kita lihat pada penawaran dan permintaan, permintaan sangat tinggi, maka harga akan meningkat. Situlah kita lihat macam tu. Baik, orang kata ini adalah chain reaction yang kita lihat dengan penambahbaikan ekonomi dan pastinya OPR juga akan meningkat. Jadi, ucapkan terima kasih kepada Doktor sudi memberikan sedikit penjelasan mengapa kita akan menjaga melihat kenaikan daripada sudut pembayaran semula, pinjaman dan sebagainya. Inilah perkara normal seiring dengan pemulihan ekonomi di negara kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Fazli. Terima
kasih Sofia. Sama-sama. Jadi apa yang dibuat OPR ini adalah untuk mengukuhkan dan juga untuk menstabilkan ekonomi negara kita. Ya, tapi difikirkan jugalah kalau sekiranya kita sebagai individu kita tahu tak mampu untuk membayar semula satu pinjaman itu, contohnya lah pinjaman rumah dan sebagainya. Kita ada cara lain untuk mengatasi masalah itu. Mungkin berhubung dengan bank, ada refinancing dan sebagainya. Cari penyelesaian sebelum kita dikenakan tindakan lah kerana tidak mampu membayar atau lari daripada bayaran itu. Ya, betul. Okey, jadi kita nak berhenti pada segitiga.